Ini adalah lab yang saya dah buat sendirilah. Tapi lab ni sebenarnya tak sama dengan lab yang kamu buat pada lab 1 yang lepas. Tapi di sini saya implement konsep yang sama, yang mana router 3 ke router 4 menggunakan CHAP dan router 4 kepada router 1 menggunakan PAP. Okay, kita keluar. PAP. Dan ni CHAP lah. Keluar. Okey, baik. Jadi saya nak tunjukkan di sini pada minggu lepas, kalau seingat saya kata saya tak boleh nak tunjukkan bukti yang mana pelaksanaan CHAP seperti yang telah kita lihat dalam slide. Kita tengok dalam slide. Okey, yang ni yang ni yang dinyatakan sebagai PAP is not a strong authentication password. A strong authentication protocol. Then CHAP is more secure lah than PAP, which is CHAP ni dia boleh melakukan proses encryption. Baik, jadi apabila saya dah buat satu lab ringkas menggunakan GNS3. Jadi GNS3 ni seperti yang saya dah maklumkan sebelum ni, dia ni macam satu simulation tools juga, tetapi dia lebih powerful, most powerful network simulation, yang mana kat sini kita, kalau kamu perhatikan kat sini sebenarnya kita boleh add on dengan Windows Server, dan Windows Server serta Windows 10 kat sini semuanya kita connect dengan dengan VMware, yang mana kita boleh implement, saya boleh katakan lebih kurang dalam 90% sama dengan real device. Kita boleh implement DHCP, AD, apa lagi, DNS dan sebagainya yang ada pada server yang betul, yang sebenar, dan server simulation yang ada dalam GNS3 ni lah. Serta kamu juga boleh implement cloud Amazon Cloud Storage di dalam Wireshark ni. Dan semua benda ni tidak boleh kita buat dalam packet tracer lah. Baik, jadi hari ni sebenarnya saya dah configure lah router 3 ni dengan dengan CHAP. Kita tengok dulu. Okey. Configuration dia sama je macam packet tracer, cuma dia punya teknologi advance sikit lah. Jadi kalau kat sini dapat perhatikan, saya dah configure dengan PPP authentication CHAP lah pada serial dan menggunakan OSPF. Sama juga seperti router yang keempat. Router keempat. Okey, router keempat dia ada dua, sebab connection di antara router 4 kepada router 3 dan router 4 kepada router 1 lah. Tetapi kalau diperhatikan kat sini, pada router 4 kepada router 3 saya menggunakan CHAP lah, iaitu pada serial 01, ni serial 01. Kemudian serial 00 saya menggunakan PAP. Configuration sama macam dalam lab. Begitu juga dengan router 1, saya menggunakan configuration authentication jenis PAP. Menghantarkan username dan password, kemudian kat sini saya letak lah dengan PAP dan kita enable dengan OSPF lah. Baik, jadi apa yang saya nak tunjukkan kat sini, sebab apa saya kata dia powerful, sebab di sini dia boleh run network analyze ataupun dia run Wireshark. Jadi kat sini saya stop dulu. Saya buka start capture ni pada connection di antara router 4 kepada router 1.
Jadi sini link type kita gunakan PPP lah. Dan saya okey kat sini. Jadi kat sini kita gunakan Wireshark Network Analyzer. Saya tak pasti sama ada kamu dah pernah guna ataupun tidak Wireshark ni. Mungkin dalam kelas security lah kot, kalau ada pun. Baik, jadi sekarang ni saya akan shutdown dulu connection di antara router 4 dengan router 1. Saya shutdown dulu connection ini. Di samping saya run Wireshark di sebelah ni. Jadi sekarang ni proses ni berlaku di antara router 4 kepada router 1. Baik, jadi saya akan shutdown dulu connection serial 00 pada router 1. Jadi kita akan masukkan interface serial 00. Kemudian saya akan type shutdown. Ini shutdown secara automatik, connection tu akan down lah. Dia akan down, semua akan down. Saya besarkan sikit. Macam itulah, dia akan down. Baik, sebab apa saya buat macam ni? Sebab saya nak kamu tengok transaction di antara router 1 dan router 4 selepas saya aktifkan menggunakan command no shutdown. Jadi kamu akan perhatikan kepada kepada Wireshark ni. Dia analyze setiap paket yang dihantar daripada router 1 kepada router 4. Jadi perhatikan kat sini. Selepas saya shutdown tadi, paket terakhir adalah pada hello packet ni. Dan selepas saya aktifkan semula menggunakan command no shutdown, kamu perhatikan kat sini dia mula untuk menghantar kita panggil request authentication, dan akhir sekali barulah dia sukses dan reject berdasarkan kepada maklumat yang ada pada OSPF lah. OSPF mula menghantar hello packet kepada neighbor dia. Jadi saya nak kamu perhatikan pada bahagian ini. Kamu nampak kat sini kan. Mula-mula saya kena refer pada slide. Nampak ni. PAP ni kan. Mula-mula dia kena request dulu. Kemudian barulah dia akan accept atau reject berdasarkan kepada maklumat username dan password yang dihantar oleh neighbor. Sama ada maklumat tu sama dengan maklumat yang disimpan dalam database router berkenaan ataupun tidak. Jadi kalau perhatikan pada bahagian ini, kamu akan perhatikan configuration request. Nampak ni, saya cuba besarkan. Configuration request merujuk kepada maklumat-maklumat yang ada kat sini lah. Cuma saya nak highlightkan pada PPP link connection ni. Dia ada password dan sebagainya lah. Ini adalah proses yang berlaku pada fasa pertama sebelum connection itu di-establish pada penggunaan PAP authentication. Kemudian setelah dia request dihantar dan dia acknowledge request configuration tersebut, barulah router 1 dan router 4 akan saling bertukar information berupa username dan password. Kita tengok pada maklumat pertama, nampak di sini. Dihantar yang pertama username dalam bentuk hostname lah, iaitu R1, dan password. Dan password adalah Cisco. Kita perhatikan pada slide, di sini nyatakan using PAP, password are sent across the link in plain text ataupun clear text, and there is no protection from playback or repeated trial and error attack. Ini maksud saya sekarang ni sedang menjadi kita panggil network attacker lah di bahagian tengah ni, yang sedang analyze dan scan connection di antara router 4 kepada router 1. Jadi apa yang saya perhatikan di sini, saya akan dapat lihat apakah username dan password yang dihantar daripada router 1 kepada router 4. Begitu juga dengan router 4 kepada router 1. Ni, router 4 kepada router 1. Dia punya username dan dia punya password dipaparkan dalam bentuk plain text. Ini kita maksud plain text. Tidak ada sebarang no encryption ataupun no protection. Baik, itu yang kita gambarkan pada PAP punya configuration lah. Selepas tu barulah dia akan hantar hello packet,
dan sebagainya lah. Barulah transaksi tersebut akan berlaku seperti biasa. Baik, itu adalah configuration bagi bagi pad. Jadi sekarang kita nak tengok pada chat pula. Chat menggunakan configuration yang sama, cuma saya ubah pada chat punya authentication. Jadi sekarang ni saya cuba kita boleh scan dulu. Kita buka dulu Wireshark transaction di antara router 3 pada router 4. Jadi dia sedang berjalan lah seperti biasa. Tapi untuk menguji saya perlu shutdown dulu connection di antara router 3 kepada router 4. Jadi saya pergi kepada router 4, masukkan interface yang berkaitan iaitu 01 dan saya shutdown. Bila shutdown, dia akan berhentilah untuk menghantar data di antara router 4 kepada router 1. Baik, jadi kita perhatikan di sini, transmission ataupun network tersebut tidak lagi menghantar sebarang paket pada neighbor dia. Baik, selepas itu, kalau kita perhatikan kat sini, sebenarnya bila kita ping pun dia akan problem lah. Kita cuba ping pada connection dari antara PC3 kepada PC4 menggunakan command ping 192.168.30.10. Nampak ni, time out dan destination host unreachable. Maksudnya tak sukses lah situ. Baik, jadi kita terus pergi pada Wireshark kita tu tadi. Dari antara 3 ke 4. Baik, jadi saya pergi pada router 4 dan saya cuba untuk no shutdown, untuk aktifkan connection tersebut. Baik, dapat diperhatikan di sini. Nampak ni. Configuration request, configuration acknowledgement, dia akan challenge, respond dan sukses ataupun accept ataupun reject berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi tadi. Jadi kita lihat pada nota. Nampak sini. Proses pertama dia akan challenge. Yang kedua dia akan respond dan yang ketiga dia akan accept ataupun reject lah condition dia. Sama seperti yang dapat kita perhatikan di sini, dia akan challenge, dia akan respond dan dia akan accept ataupun reject berdasarkan kepada maklumat tersebut. Jadi kita perhatikan di sini pada bahagian challenge. Kita buka pada data PPP CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol. Dapat diperhatikan di sini, username dipaparkan dalam bentuk clear text, manakala password telah melalui proses encryption. Password yang saya letakkan tadi adalah Cisco, tetapi di dalam ni telah melalui proses encryption. Jadi sebab tu pelajar-pelajar dapat lihat dalam bentuk beginilah, iaitu gabungan di antara number dan huruf. Number dan huruf. Jadi sekiranya ada attacker yang cuba untuk scan connection ni, jadi dia tidak berjaya lah nak dapatkan maklumat tersebut. Baik. Jadi ini adalah untuk router 3. Proses yang sama dapat kita perhatikan pada router yang keempat. Data tersebut telah di-encrypt. Tadi ada 5 huruf je, iaitu Cisco untuk password, tetapi telah di-encrypt menjadikan beberapa abjad di sini. Baik. Sama juga seperti data-data yang lain, telah melalui proses encryption. Jadi sukar untuk attacker ataupun unauthorized user tadi untuk view connection ataupun view password bagi connection tersebut. Baik. Jadi secara automatik kita dapat perhatikan jelas menunjukkan perbezaan di antara chat dan juga pad, yang mana chat ini adalah lebih secure. Kenapa sebenarnya kita perlukan chat ataupun pad? Di sini apabila attacker tadi dia masukkan router dia kat sini, dan apabila dia mengetahui contoh seperti ini, maklumat yang ada, maklumat berupa username ataupun password di antara router 4 kepada router 1, secara automatik dia boleh menggunakan maklumat tersebut untuk mendapatkan information yang berada pada router 4 dan router 1. Dalam erti kata lain, sekiranya data itu dihantar, dia akan melalui dulu router 2, kemudian akan kepada router 1. Jadi router 2 ni dia dapat semua maklumat yang dihantar
kepada router 4 dan ke router 1. Sebab apa? Sebab dia tahu apakah password authentication yang berlaku pada PAP itu tadi. Berbanding chat, dia tak boleh lah. Bila password yang berbeza, dia guess password tu, dia cuba teka password tersebut, jadi secara automatik connection akan akan trigger ataupun akan mengetahui bahawa itu bukanlah router yang sah. Seterusnya dia akan block ataupun deny access kepada router tersebut. Jadi itu dua perbezaan yang jelas menunjukkan penggunaan chat dan penggunaan PAP yang dapat kita lihat pada network analyzer iaitu Wireshark. Jadi saya harap pelajar-pelajar boleh fahamlah. Sini juga dia boleh ada satu paket yang kalau kita perhatikan dia menggunakan protokol MD5. Sini tidak dinyatakan. Okey, tak apa. Nanti kita tengok untuk proses yang berikut. Baik, itu adalah sedikit sebanyak pembuktian lah yang dapat kita perhatikan pada penggunaan Wireshark, dan saya harap pelajar-pelajar boleh explore lah penggunaan GNS3 supaya dapat membantu pemahaman pelajar terhadap sesuatu topik ataupun sesuatu subjek. Baik.